dia dah terdedah sebelum ini dengan perkara-perkara lain, termasuk menguruskan guru-guru besar yang sedia ada. Itu kerja tuan-tuan dan puan. Jadi dalam hal ini, apabila tuan-tuan nak uruskan penempatan dan sebagainya, memang rasa sayu. Orang lain boleh pergi, yang kita berada di situ tak boleh ke mana-mana. Jadi saya pun tak nak sedih sangat, Cik Zakaria. Okey, sebab kalau sedih sangat kerja tak jalan. Jadi dari masa ke semasa kita bawalah perkara-perkara ini. Kita tengoklah hari apa yang Datuk KPPM tu boleh lega. Kita bacalah ayat-ayat lazim ke, ayat-ayat apa ke, ayat penunduk ke sebagainya. Kita jumpalah dia. Okey. Begitu juga Cik Zakaria. Memang biasa. Dan kadang-kadang kita cek di mana Cik Zakaria ni berada. Yang tukang ceknya saya lah. Okey, cek di mana dia ada. Dia kumpulkan dengan siapa. Maknanya maklumat memang saya terima. Dan memang bahagian sekolah ni kita juga ada MGB. Pun begitu. Datuk Mat Sugandi ni akan cek di mana pergi Rosulan ke, semua dia tahu tu di mana. Lepas tu kita juga ada PPD, Majlis PPD. Kita pun cek dengan Sulaiman Wak, timbalan satu lagi. PPD ni buat apa sekarang ni? Semua kita cek. Dan peringkat saya pula PKBSM. Dan cek pula Majlis Guru Cemerlang. Mereka buat apa sekarang ni? Sebenarnya kita ni bukan cek dari segi nak tahu dia buat kerja tidak. Sebenarnya kita melihat semua institusi, semua organisasi ini adalah melaksanakan kerja-kerja yang akan memberi faedah kepada Kementerian Pelajaran. Jadi kalau misalnya Persatuan Penyelia, memang kita bagi tahu Cik Baskara, kadang-kadang kita guna Cik Bong lah, kadang Sugandi lah. Cek, kita kena pastikan yang tuan-tuan dan puan akan sentiasa berjumpa untuk menyuarakan rasa hati dan berkongsi pengalaman, membimbing rakan-rakan baru yang masuk dalam Persatuan Pengelola ini, yang masuk bekerja di PPD, jabatan dan juga kementerian. Dan semasa kita memilih hingga sekarang ni pun, mereka yang dipilih adalah mereka yang dari kalangan cikgu-cikgu yang baik-baik. Itu okey. Itu sebab kadang-kadang saya dia pun rasa jealous juga. Habis kawan-kawan yang baik pergi ke jabatan, pergi ke PPD. Sebab saya ada 7 sekolah saya jadi pengetua. Ada rakan yang celik-celik sikit, habis ditarik jabatan, habis ditarik PPD. Tapi tak apa, pergilah. Okey. Tetapi bila hal mendapatkan ruang untuk kenaikan pangkat, kebajikan dan sebagainya, saya selalu tegaskan yang rakan-rakan kita yang berada di kementerian ini, yang berada di jabatan, yang berada di PPD juga harus mendapat pengiktirafan yang sama. Kalau orang lain diberi peluang, tuan-tuan dan puan-puan juga harus diberi peluang. Okey, tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, saya nak buat sikit sebanyak ilmu lagi lah sebelum balik. Sampai pukul berapa ni? Sikit lagi ya. Saya baca sebuah buku, The World is Flat, Flatten the World. Lupa saya, tapi flat lah. Maknanya dunia ini sebenarnya sama rata. Okey. Bagaimana sekarang rakan-rakan kita di seluruh dunia menggunakan kemudahan ICT, kemudahan perhubungan untuk menguasai dunia sebenarnya. Jadi saya buat satu contoh. Misalnya di Bangalore, di India, yang itu mungkin kita katakan macam lembah silikon di Amerika Syarikat. Mereka ini punya kemahiran komputer yang sangat tinggi. Dan begitu juga kemahiran memanipulasi komputer ini untuk faedah meningkatkan saingan ekonomi. Jadi guru-guru di Silicon Valley ini, ataupun ada satu bandar kecil di Bangalore ini, sebenarnya mereka adalah merupakan guru-guru tuition yang smart. Ya, seawal pagi pukul 5 pagi mereka telah pergi ke satu kabin. Kabin itu dilengkapkan semua peralatan, termasuk notebook, komputer, ICT, peralatan-peralatan lain, alat bantu mengajar dan sebagainya. Dan dia akan bertindak. Cikgu ni mengajar. Depannya adalah kamera,
Dan kamera ni dihubung terus dengan murid-murid tuitionnya yang berada di Amerika Syarikat. Okey. Jadi di Amerika Syarikat waktu petang, mereka pukul 5 pagi. Dan guru-guru ini dia study sebenarnya bagaimana logat ataupun dialek orang-orang Amerika. Kalau misalnya di San Francisco begini dialeknya, kalau di Texas Utara ke di mana-mana ke begini dialeknya, dan mereka akan gunakan dialek tersebut untuk mempengaruhi. Kalau misalnya orang Kelantan, dia gunalah dialek Kelantan. Kalau dia guna orang Terengganu, guna dialek Terengganu. Kalau guna Penang, gunakan dialek Penang. Tu cikgu-cikgu di Bangla ni. Dan bila dia mula mengajar, muridnya berada di Amerika dan boleh berinteraksi. Dan cukup masa, lebih kurang daripada 1 jam, tamat sesi. Dan mereka mendapat pendapatan yang lumayan. Dan orang Amerika masih mencari guru tuition. Sebab di sana kerana distance dan seumpamanya, tuition dari rumah ke rumah ini sangat penting. Dan tuition berdepan dengan TV ini merupakan satu kemudahan internet yang ada di rumah. Jadi mereka cari guru tuition yang banyak diiklankan dalam laman-laman web. Dan kebanyakan gurunya adalah dari Bangla, India. Dan bayaran yang dikenakan kepada mereka sebenarnya adalah rendah daripada guru Amerika sendiri, tetapi sangat lumayan bagi cikgu-cikgu di India. Jadi itu merupakan satu perkara yang dunia ni dah rata saja. Belajar apa saja, geografi ke, belajar fizik, kimia, biologi dan sebagainya, boleh diajar dari India. Dan sebenarnya di sekolah-sekolah kita pun dah ada ciri-ciri yang macam itu. Kita tak boleh nafikan. Satu lagi contoh, sebab dah baca tu kena kongsi, kau tidak lupa. Okey. Misalnya di tempat yang sama juga diwujudkan satu syarikat yang boleh mengawal ataupun boleh memberi maklumat kepada orang yang bertanya, orang yang ada masalah. Misalnya masalah-masalah yang dihadapi termasuk misalnya kehilangan kunci kereta, tersilap letak kunci kereta dalam handbag ke, dalam kasut ke, dalam meja ke, apa semua tu ya. Kemudian kehilangan macam mana nak membaiki komputer dengan ringkas, dengan cepat, boleh melalui telefon ya. Dan juga masalah-masalah lain ya. Misalnya pening kepala nak memikirkan apa nak masak hari ini misalnya. Jadi ada orang ya, sebab dunia pakai internet ni, dan boleh tanya hari ni nak makan apa. Malah nak order makanan pun kadang-kadang tanya apa resepi yang tersedap sekali yang berada di sini ya. Jadi ni orang-orang India ni buatkan satu syarikat informasi begitu, iklankan dalam internet, dan mereka menerima pertanyaan. Orang yang suka bertanya ni malas nak keluar dan sebagainya, kebanyakannya juga dari Amerika. Jadi orang-orang Amerika suri-suri rumah yang menghadapi masalah kereta rosak, masalah komputer rosak, masalah apa nak masak hari ini, masalah kesihatan, masalah semua sekali dia tanya pada syarikat ni. Dan sekali lagi orang-orang ini belajar mengikut dialek dari mana orang bertanya itu. Dan mereka sebenarnya boleh melayan dan mereka mendapat pendapatan yang besar kerana berinteraksi tersebut. Saya terfikir bahagian sekolah, sebab saya ni bahagian sekolah rendah dan menengah. Sekarang ada sektor kluster pula yang nak diberi lagi. Sektor asrama penuh, semua duduk bawah saya. Jadi saya pun cek juga rambut. Dulu taklah putih sangat macam ni, tapi akhir ni lebih cepat putihnya kerana kerja bertambah banyak. Okey. Kalau misal sekolah menengah ni pasal nak menerima pertanyaan, saya rasa kalau gunakan laman web dan sebagainya lebih baik. Dan mungkin bahagian sekolah akan dapat income daripada soalan-soalan yang ditanya. Terutamanya sekarang ni, tiap hari lebih kurang 2 inci tebalnya, surat rayuan penempatan, surat rayuan pertukaran. Jadi pelik bin ajaib kita, sebenarnya belum lagi tutup permohonan pertukaran antara negeri. Belum tutup, belum ada jawapan. Tetapi cikgu-cikgu kita dah membuat rayuan. Rayuan apa saya pun tak tahu. Okey,
Rayuan ni maksudnya kita mohon tak dapat baru buat rayuan. Tetapi cikgu-cikgu kita belum dapat keputusan, dia dah buat rayuan. Jadi saya pun bagi tahulah Baskaran ke Mak Sugandi, Datuk Mat semua, ini rayuan guru-guru Malaysia. Betul. Satu. Dan satu lagi, rayuan penempatan. Adapun orang-orang yang boleh buat rayuan ni ialah yang dah jadi pegawai kerjaan ataupun dah jadi cikgu, barulah boleh membuat rayuan. Yang ini dia baru praktikal di universiti katanya, lepas tu dia nak ditempatkan kena gogi 9. Contoh, bukan betul Ada yang baru praktikal, dia kata lepas tu belum lulus lagi, bila nak entah tahun depan kot, buat surat lagi nak tempatkan ke Sabah Sarawak. Jadi sebenarnya kalau sebelum kita jadi pegawai kerjaan, mana pula boleh kita tulis surat rasmi, rayuan dan sebagainya melalui ketua jabatan. Okey, surat-surat sokongan melalui menteri-menteri, melalui orang besar-besar, melalui orang besar-besar atau orang-orang besar dan sebagainya lah. Tapi bila sampai pada kami, surat tu sama saja. Kalau orang tu belum jadi pegawai, mana boleh merayu? Okey, kalau belum tahu keputusan dapat tukar atau tidak, mana boleh merayu? Jadi saya ingat, kalau misalnya kita kompos buat dalam internet dan sebagainya, semua yang bertanya ni hanya melalui internet saja, tiap-tiap satu kita charge misalnya RM3, mesti banyak duit kementerian dapat, terutama bahagian sekolah. Saya dah bagi tahu dah musyak-musyan dengan Datuk Nurizan, tapi Datuk Nurizan tak berapa tahu pasal komputer ni, jadi dia pun tak dapatlah nak respon perkara tersebut. Tapi nasib baik dia tak tahu. Kalau dia tahu, dia setuju, maknanya kita dapat duit. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, yang saya bercakap ni sebab itu menyentuh kerja-kerja kita. Tuan-tuan dan puan, uruskan jabatan, uruskan PPD. Tuan-tuan dan puan juga membantu pegawai-pegawai tuan-tuan dan puan yang ada di sana. Saya cukup faham apabila apa yang berlaku di jabatan, apa yang berlaku di kementerian, apa yang berlaku di PBD, saya cukup faham. Sebab kalau kefahaman itu tidak ada kepada tuan-tuan dan perempuan, memang susah aktiviti-aktiviti kita untuk melaksanakan PIPP dan sebagainya. Jadi sebenarnya pernah dulu waktu mula-mula saya masuk PPD, saya pun kaji apalah kerja PPD. Lepas tu saya kata mungkin pegawai pemungut data. Jadi itu pun kerjalah pungut data.